السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita mulakan dengan kita banyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama-lamanya kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Insya-Allah pagi ini kita akan masuk kepada ayat yang ke-23, yang mana ayat 23 ini kalau tuan-tuan rujuk pada nota yang bercetak berada pada muka surat 144. Ayat 23 ini kita dah baca pada hari Jumaat yang lalu, namun kita ulang sekali lagi. Kemudian kita akan perincikan ayat yang ke-23 seperti mana yang diulas oleh para ulama tafsir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. Walaqad atayna Musa, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa, yaitu Nabi Musa, Al-Kitab. Al-Kitab pada ayat ini merujuk kepada kitab Taurat. Allah memberitahu kepada Nabi SAW dan kepada kita bahawasanya Nabi Musa ini pernah menerima kitab Taurat. Kenapa Allah nak menyebutkan kisah Nabi Musa dapat kitab Taurat kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau kita lihat pada keterangan ayat, tuan-tuan boleh baca pada ulasan yang dibuat oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah dalam Tafsir Al-Munir. Beliau mengatakan ayat yang kita baca ni 23 ini adalah ayat yang menghiburkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini adalah ayat untuk menghilangkan kesedihan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang kesedihan Nabi yang sangat mendalam disebabkan sikap kaumnya yang berpaling, yang tidak mahu mendengar, yang menolak risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana nak memujuk, nak memberikan motivasi, maka Allah membawa Nabi supaya Nabi mengingati, mengenang perjuangan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia panggil teknik kita mengenang orang lain yang ada isu yang sama seperti kita. Mungkin kita rasa macam kita seorang je ada masalah. Mungkin kita rasa kita seorang je yang ada kesulitan, rasa beban sangat.
Tetapi apabila kita boleh ingat, mungkin ada orang di sekeliling kita yang pernah melalui seperti kita, sekurang-kurangnya kita boleh dapat kekuatan. Begitulah yang Allah lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah menceritakan tentang kisah Nabi Allah Musa. Kita kan sedia maklum Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah rasul yang terakhir yang Allah hantar kepada umat manusia. Maknanya sebelum Nabi Muhammad ni sudah ada rasul-rasul yang lain. Tetapi kenapa nak bawa kisah pasal Nabi Musa? Kenapa tidak membawa kisah Nabi Isa ke, Nabi Ibrahim ke? Okay, so dalam konteks ayat ni Allah bawa kisah Nabi Musa. Nanti kita akan sebutkan alasannya. Okay, kemudian kita lanjutkan lagi terjemahan ayat. Allah setelah memberitahu bahawa Nabi Musa mendapat kitab Taurat, Allah melanjutkan lagi. Allah kata, "Fala takun fi miryatin min liqa'i." Maka janganlah kamu wahai Muhammad ragu-ragu menemuinya. Apa maksud menemuinya? Okey. Menemuinya di sini ada 3 sudut pentafsiran. Kata para ulama tafsir, maksud menemui Musa ni, yang pertama adalah merujuk kepada bertemu secara bersemuka macam tu. Maknanya Allah Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad SAW, jangan ragu-ragu untuk jumpa dengan Musa secara berdepan. Ini yang pertama. Makna yang pertama ni telah pun terbukti ketika mana Nabi SAW dinaikkan, ketika mana peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau kita baca hadis, Nabi Muhammad SAW pernah jumpa Nabi Musa pada langit yang ke-6. Nabi Musa inilah yang mencadangkan supaya perintah solat 50 waktu diringankan, akhirnya menjadi 5. Itu makna pertama. Makna kedua, menemui Nabi Musa ni ialah maksudnya Allah nak memberitahu kepada Nabi Muhammad bahawasanya Allah nak mengatakan kepada Muhammad ini adalah tentang kitab Taurat tu. Kenapa kitab Taurat tu? Maksudnya Allah nak bagi tahu bahawa bukan kamu sahaja Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat kitab Al-Quran. Nabi Musa pun dia pun dapat kitab juga, macam kamu dapat kitab. Maksudnya Allah nak memberitahu Rasul yang dapat kitab ni bukanlah perkara yang baru. Bukan Nabi saja yang dapat Alkitab, Al-Quran, tetapi Nabi Musa pun dapat Alkitab, iaitu kitab Taurat. Kalau kita baca pada ayat yang hujung tu, Allah Ta'ala mengatakan وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل, dan kami jadikan kitab Taurat yang Musa dapat itu sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Apa berkaitan dengan Nabi SAW? Maknanya Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW, kalau Musa pun dapat kitab, dia dapat Taurat, engkau pun Muhammad dapat kitab juga, iaitu Al-Quran. Kalau kitab Taurat itu digunakan untuk memberi petunjuk kepada Bani Israel, maka samalah macam Al-Quran, dia berfungsi sebagai apa? Memberi petunjuk kepada manusia. Okay. Makna yang ketiga, kata para ulama tafsir, Allah nak sebut tentang Nabi Musa ni kepada Nabi, ada makna yang tersirat. Yang tersirat di sebaliknya, Allah nak pujuk Nabi Muhammad bahawasanya bukan Nabi Muhammad SAW sahaja yang telah melalui macam-macam orang kata. Kalau kita baca ayat awal-awal surah Sajadah kan, orang mengatakan Muhammad ni yang reka Al-Quran. Orang tolak kepercayaan Allah, mereka menolak kerasulan Nabi Muhammad. Kita dah baca dekat surah Yasin, betul. Macam-macam orang buat kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada Nabi Muhammad SAW,
apa yang kau lalui ni sebenarnya itulah yang pernah dilalui oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi jangan patah semangat. Belajarlah dengan nabi-nabi yang sebelum ini. Okey, jelas tentang makna menemuinya. Okey, isunya adalah yang kita nak bincangkan lagi adalah kenapa nak bawa kisah Nabi Musa sedangkan rasul lain pun sama juga, betul tak? Menghadapi ujian macam Nabi Nuh. Nabi Nuh lagi dahsyat juga. Hampir 1000 tahun, 950 tahun dakwah dia. Pagi, petang, setiap hari, tapi ditolak. InsyaAllah nanti kita akan tadabbur surah Nuh 29 ayat tu. Tapi kenapa dipilih Nabi Musa? Okey. Para ulama tafsir mereka mencari jawapan. Antara alasan pertama, para ulama mengatakan bahawa zaman Nabi Musa ni dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni macam hampir dekat juga. Alasan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam antara yang Nabi akan dakwah nanti adalah orang Yahudi, dan orang Yahudi tu memang Nabi akan jumpa di Madinah. Kenapa dengan orang Yahudi ni? Okey, begini. Lepas tu pula agama-agama yang besar ni, tuan-tuan, kalau kita belajar sejarah, orang Yahudi mereka mengiktiraf, mereka memuliakan Nabi Musa, tetapi mereka menolak Nabi Isa. Kalau kita baca dalam sejarah, Bani Israel ni mereka tak terima kerasulan Nabi Isa, mereka tolak Nabi Isa. Tetapi Nabi Musa, ini rasul yang diagung-agungkan oleh Bani Israel. Okay. Kemudian kalau orang Nasrani pula, mereka mengiktiraf juga Nabi Musa. Jadi maknanya dakwah Nabi Muhammad SAW ni kan, Nabi kan dakwah untuk semua umat. Tak kira dia itu kumpulan apa, bani apa, Nabi kena dakwah. Orang Yahudi pun kena sampaikan dakwah, orang Nasrani pun kena sampaikan dakwah. Maka kalau Allah memilih Nabi Musa, maknanya Nabi Musa ni boleh diterima oleh semua agama. Tapi kalau pilih Nabi Isa contohnya, hanya orang Kristian sahaja yang iktiraf Nabi Isa. Tetapi Yahudi tak mengiktiraf Nabi Isa. Okay, itu di antara sebab pemilihannya. Dan antara sebab pemilihan lain, Nabi Musa ni tuan-tuan, dia merupakan seorang rasul yang sangat dahsyat dia. Ketika dia nak dakwah ni, dia di antara rasul yang kita boleh kata rasul yang paling berat menerima ujian dalam menyampaikan dakwah. Sebab tu kalau tuan baca Quran, tuan cari perkataan Musa tu, kita akan jumpa sebanyak 136 kali disebut tentang Musa. Lepas tu pula kisah Nabi Musa ni, dia berada pada surah-surah yang banyak. Hampir dekat 35 surah dalam Quran ada memuatkan kisah Musa. Baca surah ni ada kisah Musa, baca surah ni ada kisah Musa. Maknanya kisah Nabi yang paling banyak diulang ceritanya adalah kisah Nabi Musa. Antara sebabnya apa? Dan kita tahu kan, rasul yang paling apa kita kata, rasul yang paling takut dalam menyampaikan dakwah Nabi Musa. Sebab apa? Kerana Nabi Musa dia berhadapan dengan raja yang sangat zalim, yang selalu membunuh Bani Israel. Siapa dia? Firaun. Tak ada nabi-nabi yang pernah berhadapan macam berhadapan dengan Firaun. Lepas tu pula Nabi Musa, dia pernah ada satu kes, dia telah menumbuk seorang rakyat Firaun.
Dan Nabi Musa ni bukan sekadar dia kena dakwah kepada Firaun, dia kena bawa keluar Bani Israel keluar daripada Mesir. Bayang, maknanya kalau kita kata tugas yang berat ni di antara nabi-nabi ni, antaranya adalah Nabi Musa. Jadi apabila Allah cerita kisah Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW ni, so Nabi akan menjadi seorang yang sangat cekal, sangat sabar. Maknanya Nabi dapat belajar bahawa rupa-rupanya ada juga nabi-nabi yang susah, yang menghadapi kaum yang sangat degil. Bukanlah orang Arab Mekah saja, tetapi seperti Nabi Musa menghadapi Bani Israel. Tuan-tuan kalau nak belajar kisah Bani Israel ni, boleh belajar, sangat menarik kisah Bani Israel. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, dia punya kesimpulan dia adalah apabila Allah menyebut kisah Nabi Musa ni kepada Nabi Muhammad, kata Dr. Wahbah, ayat ini mendorong orang Yahudi supaya dia berimanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad dengan Nabi Musa ni, dia adalah daripada kumpulan Rasul. Nabi Musa, kalau orang Yahudi dia mengiktiraf Nabi Musa, kenapa dia tak iktiraf Nabi Muhammad? Sedangkan Tuhan yang sama yang menghantar Nabi Musa sebagai Rasul, Tuhan yang sama yang hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang Rasul. Nabi Musa menyebut tentang Nabi Muhammad dalam kitab Taurat. Bahkan Nabi Muhammad mengesahkan perjuangan Nabi Musa. Jadi kalau mereka boleh terima Nabi Musa, kenapa mereka tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi apabila Allah cerita kisah Nabi Musa ni, maknanya Allah Taala nak mengajak orang-orang Yahudi, merupakan di antara agama yang besar juga, supaya mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, ayat ni juga kata Dr. Wahbah, ia memberi galakan kepada orang musyrikin Mekah dan lain-lain manusia untuk membenarkan, mengimani dan percaya kepada wahyu kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya lagi, ada lagi sikit lagi dan dia. Tuan-tuan, kalau kita belajar senarai kitab-kitab yang pernah Allah turunkan, kitab Taurat merupakan kitab yang kedua terbesar, kitab yang kedua paling utama selepas daripada Al-Quranul Karim. Okay. Jadi kita terus pergi kepada pengajaran ayat. Pengajaran yang pertama yang kita dapat belajar, yang kita boleh ambil daripada ayat 23 ni, yang pertama, ayat 23 ini membuktikan, mengukuhkan lagi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dia benar-benar seorang Nabi, seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti mana Allah mengutuskan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua, kita dapat belajar pada ayat ini ada cerita tentang Nabi Musa. Dan surah ini kenapa menyebut tentang kitab Taurat? Dia merupakan kitab yang tertinggi selepas Al-Quranul Karim. Lepas tu boleh tambah lagi kat situ, nombor 3, mungkin tak tulis kat situ nombor 3, kita boleh tulis dekat situ, Al-Quran berfungsi memberikan petunjuk kepada manusia sebagaimana kitab Taurat memberikan petunjuk kepada Bani Israel. Okey, dah jelas tuan-tuan, dapat maklumat dia.
Kalau tuan-tuan boleh, dia punya tindakan selepas tadabbur apa? Tindakan selepas tadabbur dia, tuan-tuan kena tambahkan lagi pengetahuan, belajarlah kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Musa ni kita dah belajar dekat surah apa sebelum ni? Surah Al-Kahfi. Musa jumpa dengan Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Yang tuan-tuan jumpa kisah Nabi Musa, jumpa Nabi Khadir tu dalam surah Al-Kahfi tu, itu adalah fasa terakhir sekali Nabi Musa. Nabi Musa ni kalau kita bincang dia punya fasa hidup dia, para ulama ada sebut 5, para ulama ada sebut 6. Yang kita jumpa dekat kisah surah Kahfi itu adalah fasa kehidupan Nabi Musa yang terakhir sekali. Siapa yang dia boleh mendalami kisah Nabi Musa, dia akan dapat mengetahui tentang kenapa orang Yahudi zaman sekarang ni mereka nak rampas sangat Palestin. Adakah mereka layak berada di Palestin? Jawapan dia semua Allah ada terangkan di dalam Al-Quranul Karim, terutama di dalam surah Al-Isra. Jadi kita baca ayat yang berikutnya tuan-puan, sedikit waktu kita baca sikit ayat nombor 24 ni. Ayat nombor 24 ni dia masih berkaitan dengan kisah Nabi Musa dan kitab Taurat, tapi ia fokus kepada pengikut-pengikut Nabi Musa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Ayat 24 ni, seperti mana kalau tuan tengok setiap ayat dengan ayat lain, saya dah letakkan perkaitan di antara ayat dengan ayat yang sebelum, supaya tuan-tuan lebih faham dan tuan-tuan boleh memahami bahawa ayat yang sebelumnya memberikan tafsiran juga kepada ayat yang selepasnya. Okey. Kalau ayat 23 tadi Allah sebut tentang kitab Taurat, tentang Nabi Musa, kitab Taurat berfungsi memberi hidayah, petunjuk kepada Bani Israel, maka ayat nombor 24 Allah cerita pula siapa Bani Israel yang ikut Nabi Musa tu. Macam mana mereka, kalau mereka ikut kitab Taurat ni, mereka layak jadi apa? Mereka layak menjadi pemimpin-pemimpin yang akan memimpin Bani Israel. Jadi kalau kita baca terjemahan dia, kita akan jumpa Allah mengatakan, dan kami jadikan di kalangan mereka tu siapa? Mereka minhum dekat situ merujuk kepada Bani Israel. Allah jadikan di kalangan Bani Israel ini a'immah, beberapa pemimpin. Yang kenapa mereka layak jadi pemimpin? Mereka menjadi pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Okey. Dengan perintah kami itu maksudnya Allah mengatakan di kalangan Bani Israel ni ada Allah angkat mereka menjadi pemimpin. Yang mereka menjadi pemimpin ni, dia tak memimpin umat dia sesuka hati. Dia tak memimpin pengikut dia, anak buah dia sesuka hati. Tapi dia memimpin dengan perintah kami. Dalam masa yang sama, ketika mereka sabar, dalam masa yang sama
mereka yakin akan ayat-ayat kami. So dalam ayat ni Allah Ta'ala nak juga memberikan galakan kepada orang Arab musyrikin. Sebab Bani Israel dia sangat terkenal, tuan-tuan. Dia cerita yang telah disebut daripada satu zaman ke satu zaman. Jadi kalau ada mana-mana orang-orang Yahudi dia kata dialah yang layak untuk memimpin dunia, kita kata memimpin dunia yang Allah pilih adalah mesti mengikut perintah Allah. Jadi Allah nak menggalakkan orang Arab musyrikin ni, kalau kamu nak jadi macam Bani Israel, tuan-tuan, Bani Israel ini satu umat yang banyak Allah bagi kelebihan dekat dia. Ya Bani Israel, ingat nikmat. Jadi ayat ni sebenarnya ayat yang sebenarnya di sebalik nak ajak dia orang jadi pemimpin tu, sebenarnya Allah Ta'ala kata mereka layak jadi pemimpin kalau mereka beriman dengan wahyu, mereka kena sabar dan mereka tak buat sesuka hati, mereka mengikut petunjuk kepada wahyu yang diberikan. So siap keterangan lanjut ya, kita boleh baca dalam tafsiran As-Sa'di. Apa maksud waja'alna minhum a'immah? Dan kita tutup pengisan kita pada pagi ini dengan dua pengajaran. InsyaAllah nanti kita akan ulang sedikit lagi pada hari yang berikutnya. So antara yang kita boleh belajar pada ayat nombor 24 ni adalah di antara syarat nak menjadi pemimpin dalam agama, kita kena sabar. Dan kita mesti ada keyakinan yang benar terhadap ayat-ayat Allah. Yang kedua, ia menjadi berita baik dan sekaligus menjadi panduan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencontohi pemimpin Bani Israel. Itu dua pengajaran yang boleh kita ambil. Tindakan selepas tadabbur dia, sabar, yakin, dan pimpinlah manusia mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa-siapa yang dia ingin menjadi memimpin manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti insya-Allah kita akan ulas sedikit lagi pada ayat nombor 24 pada hari yang berikutnya. Jadi kita tangguh pengisan kita pada pagi ini dengan dua ayat yang dapat kita belajar. Moga-moga pagi ini kisah Nabi Musa, kisah Bani Israel memberikan kita satu panduan yang kita boleh ambil dari sudut kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dan kita mengikuti Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Kita sudahi pengisian kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.